Al-Fatihah untuk Ryan yang telah meninggal dunia pada 4 Februari 2022 hari itu. Al-Fatihah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hai guys, dan apa khabar semua? Kembali lagi bersama dengan aku, Hafizan, di dalam FMF Diary. Okay, so cerita yang aku nak ceritakan pada hari ini agak sedih jugalah sebenarnya. Sebab kalau nak diikutkan, benda yang aku nak ceritakan pada hari ini sebenarnya dah lama dah berlaku. Iaitu benda ni berlaku pada 1 Februari 2022 dekat Kampung Ikran, Morocco. Iaitu sebuah kampung halaman bagi budak yang dah meninggal yang aku nak ceritakan pada hari ini. Dan cerita yang aku nak ceritakan kali ini memang agak sedih juga lah. Dan kalau kau dengar ni anak pusing, aku tak tahu yang tu anak pusing siapa. Sebab daripada pagi tadi dia memekak dan aku tak tidur pun tak boleh. Saya lah, dia dah pagi tadi. Aku tak tahulah itu anak pusing siapa. Tiba-tiba dia ada kat rumah ni. Pelik kan? Okey, tak pelik pula sebenarnya. Okey, kita pergi kepada kisah yang aku nak ceritakan balik. Okey, so aku rasa pasti ramai yang dah tahulah sebenarnya tentang kejadian budak yang terperangkap dekat dalam perigi selama 4 hari. Jadi, kisah ni, dia ni telah berlaku pada 1 Februari 2022, iaitu dekat Kampung Ikran, Morocco. Dan ayah Ryan ni sebenarnya adalah seorang pekerja kontraktor yang nak membetulkan perigi. Dan pada satu hari, dia ni dapatlah satu job, dia dapat panggilan, hello, okey, saya nak awak pergi betulkan perigi dekat Kampung Ikran, Morocco. Oh, okey, boleh. Lagipun Kampung Ikran, Morocco tu dekat je dengan tempat saya. Boleh. Dan pada 1 Februari 2022 tu pun, yang ayah dia tu pun mulalah pergi betulkan. Asal aku susah sangat nak cakap. Maaf. Okey. Dan ayah si budak ni pun, dia pun pergilah betulkan perigi tu. Dan yang aku pelik ni sekarang ni adalah kenapa dia bawa anak dia yang berusia 5 tahun. Okey, baru 5 tahun dia dah bawa anak dia pergi dekat perigi tu. Ya, aku tahulah yang perigi tu dekat dengan kampung halaman orang, iaitu dekat Kampung Ikran. Tapi masalahnya sekarang ni adalah kenapa dia bawa anak dia? Okey, mungkin mak dia biji. Okey, mungkin lah. Tapi aku ada dengar cerita juga yang sebenarnya si budak Ryan ni, dia ni adalah seorang yang periang tau. Sebab masa ditemu ramah oleh berita pada hari tu, ada salah seorang penduduk kampung ni cakap lah yang dia ni rindu sangat dengan si Ryan ni dah selama 3 hari, selama 3 malam. Dan jadi kat sini kita boleh tahu yang sebenarnya si budak Ryan adalah seorang yang periang, yang boleh duduk dengan sesiapa je. Tapi masalahnya sekarang ni adalah kenapa ayah dia pergi bawa si Ryan pergi dekat perigi tu. Okey, aku bukan nak salahkan ayah dia ke, aku bukan nak salahkan sesiapa kat dalam hal ni. Tapi masalahnya, kenapa? Itu aku tak faham sekarang ni. Okey, dan nak dijadikan cerita lah, kan? Masa ayah dia ni tengah membaiki perigi tu semua, pada mulanya, anak dia, si Ryan ni, dia ni tengah sibuk bermain tau. Biasalah budak-budak kan semua tahu nak bermain je. Dan bila dah beberapa minit kemudian, ayah dia baru tersedar yang si Ryan ni daripada bunyi-bunyi bising tu semua tiba-tiba bertukar menjadi kesunyian. Dan ayah dia pun macam, mana pula si Ryan ni? Ryan! Ayah dia mula mensadik-sadik dekat mana si Ryan. Tapi malangnya si Ryan tak jawab. Nautan daripada si Ryan tak dapat. Dan ayah dia mula risau dan balik kat kampung. Sayang,
Lion dah hilang. Hah? Macam mana boleh hilang? Kan awak bawa dia pergi kat perigi. Macam mana dia boleh hilang? Saya tak tahu. Saya buat kerja-kerja kejap baiki perigi. Tiba-tiba saya dengar Lion tak ada. Dan bila saya panggil dia langsung tak jawab. Hah? Ya Allah. Jom kita pergi cari Lion. Diorang semua pun pergilah cari Lion. Itu ayah dia, mak dia dan juga keluarga dia semua pergi cari Lion. Sampailah diorang tersedar yang Tantah Ryan ada kat bawah perigi kot. Takkan lah. Perigi ni dalam 32 meter kot. Sebab perigi ni dia adalah sedalam 32 meter. Dan semakin dalam perigi tu, semakin sempit perigi tu. So that means yang perigi tu, mungkin si Ryan daripada atas tu dia dah terjatuh bawa sampai ke bawah paling dalam sekali perigi tu. Iaitu bahagian yang paling sempit, yang mana hanya budak kecil sebaya dia je yang boleh masuk. Dan bila ayah dia tersedar, mak dia tersedar yang Lion tu dah ada kat dalam perigi, dia pun mulalah panggil anggota penyelamat untuk nak menyelamatkan anak dia. Dan pada mulanya, yang penyelamat ni semua, diorang ni berfikir untuk nak bagi seorang penyelamat masuk ke dalam perigi tu. Tapi bila penyelamat tu dia cuba nak masuk, sempit lah. Dia semacam sempit tau. So dia tak boleh nak masuk kat bahagian dalam tu. So diorang pun berfikir dengan cara yang lain. Dan tapi pada sebelum diorang dapat idea tu, diorang bagilah kelengkapan untuk nak bernafas semua, iaitu makanan, minuman semua kepada si Lion. Dan bila diorang terfikir, macam mana nak buat Okay, aku rasa better kalau kita panggil kontraktor untuk nak gali tanah ni semua. Tapi bila nak gali tanah tu, ada satu kelemahan dia, iaitu bila diorang gali tanah tu, diorang takut kalau tanah yang dekat atas perigi tu takut tertimbus. Kan bila diorang dah buat sana kan tanah dia akan jadi, bila dia dah tarik macam ni, dia akan ada sedikit tanah yang akan jatuh ke bawah tau. So dia takut kalau si Ryan ni dia tertindih dengan tanah tu. Jadi diorang pun berfikir kejap, sebab susah agak nak selesaikan masalah ni. Sampailah diorang berfikir untuk nak gali tanah jauh sikit daripada tempat Lion terperangkap tu. Dan bila diorang dah gali semua, bila dah sampai ke bawah tu, diorang gali dengan tangan tau. Diorang gali dengan tangan. Dan Lion pun alhamdulillah dapat diselamatkan, dan dia masih hidup lagi pada waktu tu. Dan helikopter pun memang dah disediakan, dan Lion pun dibawa ke hospital dengan helikopter. Alhamdulillah dapat jugalah diselamatkan. Tapi yang sedih ni adalah bila dia dah sampai dekat hospital, doktor dah tak dapat nak selamatkan dia lagi. Dia meninggal dekat hospital. Dan doktor cakap punca kematian di si Ryan ni adalah disebabkan oleh keletakan tulang belakang dan juga pembekakan pada tulang kepala dan juga tulang leher belakang. Aku rasa mungkin si Ryan ni dia jatuh dengan cara bergoleng-goleng tau. Itu dia kena kat kepala dia, lepas tu kena kat leher, lepas tu kena kat tulang belakang. Dia daripada pergi yang daripada atas tu sampailah ke sedalam 32 meter, dia jatuh berguling-guling. Kalau rasa lepas tu dah lah dekat dalam tu gelap pula tu. Dan okey, dan dia terperangkap kat dalam perigi tu selama 4 hari. Okey, alhamdulillah nasib baik mak ayah dia sempat call penyelamat pada satu hari yang dia dah terperangkap tu. Dan alhamdulillah ada juga makanan untuk nak dimakan. Tapi kau bayangkan, dia tu baru berusia 5 tahun kot, dan dia dah terperangkap kat dalam tempat yang gelap, sempit, dengan tulang belakang yang dah patah, dengan pembekakan pada tulang kepala. Kau rasa macam mana? Cuba kau bayangkan. Okey lah, kalau kau dah besar kan, cuba kau bayangkan kalau kau dah ada anak kau waktu berusia 5 tahun macam tu, dia jadi macam tu. Maksudnya dia terperangkap dekat dalam perigi yang gelap, sempit. Kau bayangkan. Dan sebab tu lah pengajaran dia kat sini yang aku nak cakap. Okey, aku memang marah sangat lah sebenarnya. Sebab
okey, aku tak tahu kenapa si ayah si budak lion tu bawa lion tu pergi kat sana. Aku tak tahu. Tapi aku tak tahulah sama ada nak salahkan dia ataupun tak. Sebab pada dia beggar sangat, mungkin. Jadi, kepada mak ayah dekat luar sana, yang dah ada budak-budak kecil, kau janganlah nak bawa anak kau pergi kat tempat kerja-kerja yang berbahaya. Okey, kalau kau nak bawa anak kau kat tempat-tempat yang, kat tempat-tempat kerja kau, pastikan tempat kerja kau tu bukan tempat yang berbahaya. Bukanlah tempat nak pergi betulkan perigi ke, bukan tempat tu nak betulkan kapal selam ke. Pastikan kalau kau nak bawa anak-anak kau tu, boleh. Boleh sangat. Boleh. Tapi pastikan kau bawa anak kau tu kat tempat yang selamat. Dekat tempat kerja yang selamat. Contohlah macam tempat office ke, ataupun dekat tempat macam office macam tu. Boleh. Okey, dekat kepala aku sekarang ni semua office dia tempat yang selamat. Itu syarikat, kat dalam syarikat. Sebab kat dalam syarikat tu apa je yang bahaya? Okey, so tak, aku tak tahu buat sana tu. Tapi memang sedih lah bila aku dengar cerita pasal si lion ni. Dan aku minta maaf lah kalau aku terlambat cerita pasal cerita ni. Maaf sangat tu.